Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ke-16 akan membentangkan tajuk berkenaan dengan infografik, iaitu hukum Buy Now Pay Later BNPL melalui platform Shopee. Jadi ahli kumpulan kami ada 3 orang. Yang pertama sekali saya, Ahmad Tabrani bin Muhammad Razi, A183471. Seterusnya Muhammad Amirul Ashraf bin Muhammad Aidil, A183455, dan juga Muhammad Ghufran bin Daud, A184154. Jadi insyaAllah pembentangan ini kami akan membentangkan berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum Buy Now Pay Later. Jadi insyaAllah seterusnya kita pergi kepada definisi BNPL. Secara khususnya BNPL ini bermaksud Buy Now Pay Later ataupun beli sekarang bayar kemudian, yang bermaksud pengguna membeli sesuatu barangan secara bayaran bertangguh ataupun ansuran lah, mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, Ahmad membeli sebuah komputer yang berharga RM3,000. Kemudian Ahmad boleh membayar harga pembelian tersebut secara ansuran sebanyak RM1,000 sebulan selama 3 bulan menggunakan perkhidmatan BNPL. Jadi sekiranya Ahmad lewat membayar, jadi dia akan dikenakan sebagai charge lewat bayar lah. Kemudian kita pergi kepada definisi Shopee. Okey, Shopee adalah suatu aplikasi telefon pintar yang telah direka khas untuk penjual dan pembeli supaya mereka dapat melakukan urusan jual beli dalam satu aplikasi dengan pantas. Jadi fokus utama Shopee ni adalah untuk memastikan kedua-dua pihak dapat melakukan misi perdagangan dengan ringkas dan paling penting selamatlah. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Amirul Ashraf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan teruskan dengan poin yang ketiga, iaitu definisi Shopee BNPL. Jadi untuk pengetahuan semua, Shopee BNPL ataupun dikenali sebagai Shopee Pay Later ialah penyelesaian kewangan yang menyediakan pengguna dengan fleksibiliti pembayaran melalui pengalaman digital yang lancar lah. Ia membolehkan pengguna membeli sekarang tetapi dengan pilihan untuk membayar pembelian mereka di kemudian hari ataupun pada kemudiannya lah. Pengguna boleh memilih daripada pelbagai skim pembayaran antara 1 bulan sehingga maksimum paling lambat pun dalam 12 bulan macam tu. Jadi seterusnya adalah ciri-ciri Shopee BNPL ataupun Shopee Pay Later lah. Pertama sekali kita bahagikan kepada dua, iaitu aplikasi kontrak-kontrak syariah dan juga yuran dan charge. Kita pergi dulu kepada aplikasi kontrak-kontrak syariah, di mana dia ada 2 bahagian, iaitu Bai'u Bisamani Ajil dan juga Bai'u Dain. Jadi untuk Bai'u Bisamani Ajil, jualan pembayaran tertunda atau dikenali sebagai BBA, di mana pihak dalam transaksi penjualan bersetuju untuk membuat pembayaran secara tertunda. Untuk Bai'u Dain pula merupakan akad jual beli hak hutang yang terbentuk hasil daripada aktiviti perniagaan yang berlandaskan syarak. Dalam konteks kewangan Islam, Bai'u Dain merupakan kaedah penjualan hak hutang yang terhasil daripada akad pertukaran seperti murabahah, Bai'u Bisamani Ajil, ijarah, istisna dan lain-lain. Untuk yuran dan charge boleh lihat di jadual tersebut. Baik, sekarang saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya, Muhammad Ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghufran. Jadi poin yang kelima adalah isu-isu yang boleh melingkari Shopee Now, Shopee BNPL ataupun dikenali sebagai Shopee Pay Later. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati banyak penulisan yang menulis berkenaan Shopee Pay Later ataupun BNPL ni. Antara isu yang ketara yang mungkin boleh terjadi pertamanya adalah isu dalam yuran pemprosesan, yang mana ia merupakan caj tambahan yang dikenakan kepada pelanggan yang telah memilih pelan ansuran. Ia dikenakan
cas pemprosesan misalnya 1.5% setiap bulan daripada jumlah barang yang dibeli. Tiada cas tambahan akan dikenakan jika pelanggan membayar secara one off dalam tempoh sebulan. Dikhawatiri ini mempunyai unsur-unsur riba kerana ia telah mengambil manfaat keuntungan daripada pinjaman yang diberikan. Ini bermakna dengan elemen yuran pemprosesan dikhawatiri akan wujudnya elemen riba. Itu adalah isu syariah yang pertama yang mungkin boleh wujud. Yang kedua adalah dalam Shopee Pay Later ini adalah cas lewat bayar. Yang mana cas lewat bayar ini merupakan cas yang dikenakan kepada pelanggan yang gagal untuk melunaskan bayaran tepat pada masa. Ini boleh mempunyai unsur riba juga, yang mana ia akan unsur riba yang jelas kerana setiap hutang yang disertakan dengan bayaran tambahan, yang mana kalau ada bayaran tambahan akan mengakibatkan akibat daripada berlakunya kelewatan dalam pembayaran. Jadi maksudnya ada tambahan daripada sebarang kelewatan. Walau bagaimanapun, sekiranya cas tersebut dikenakan bagi menampung kos kerugian, maka ia dibenarkan dengan syarat kos tersebut berdasarkan actual cost ataupun kerugian sebenar sebagai pampasan ataupun takwid dan bukanlah dianggap denda, gharamah maupun pendapatan tambahan kepada syarikat penyedia kewangan. Walau bagaimanapun, terkini tiada lagi cas lewat bayar yang akan dikenakan kepada pelanggan dalam akaun Shopee lah bagi siapa yang mengambilnya. Tetapi akaun pelanggan akan disekat atau dibekukan sekiranya para pelanggan menangguh pembayaran dan dikenakan bayaran RM10 bagi mengaktifkan kembali akaun mereka. Jadi poin yang kedua adalah cas lewat bayar, yang mana boleh kita akan terkait ataupun pelanggan Shopee Pay sekiranya cas lewat bayar pelanggan lewat untuk membayar dan dikenakan cas tambahan. Okey, walau bagaimanapun berdasarkan kajian yang telah kami lakukan dalam Buy Now Pay Later, kami dapati Shopee Buy Now Pay Later ini telah mendapat perakuan patuh syariah, yang mana maksudnya Buy Now Pay Later ini adalah patuh syariah, yang mana kita lihat perakuan ini telah diberikan oleh Amani Advisor, yang mana dalam resolusinya telah menyatakan bahawa Shopee Pay Later termasuk BNPL, Buy Now Pay Later, dan pilihan pembayaran ansuran diperakui sebagai patuh syariah oleh Amani Advisor Amani, firma penasihat syariah global dan syarikat penasihat syariah berdaftar dengan Suruhanjaya Security ataupun SE. Shopee Pay Later adalah selaras dengan keizinan syariah pada baik bersamaan yang ajil, jualan pembayaran tertunda, di mana pihak dalam transaksi penjualan bersetuju untuk membuat pembayaran secara tertunda. Jadi dalam respon Amani Advisor dalam poin yang ke-6 ini berkenaan yuran pemprosesan dan cas lewat bayar adalah seperti berikut. Berkenaan dengan yuran pemprosesan, Amani Advisor berpendapat ia digunakan untuk menampung kos dan kerja yang berkaitan dengan operasi Shopee Pay Later dan selaras dengan konsep ujrah. Ujrah bermaksud adalah fee ataupun bayaran lah. Ya, manakala berkenaan dengan cas lewat bayar, ia digunakan untuk menampung kos yang ditanggung akibat keingkaran pengguna dalam pembayaran. Yang mana fee yang dikenakan, yakni misalnya RM10 itu tadi, adalah untuk menampung kos yang ditanggung oleh pihak pengendali ataupun Shopee. Tapi masa yang sama, sebarang kutipan yang melebihi kos sebenar dianggap sebagai gharamah ataupun penalti, dan amount yang dikumpulkan tersebut akan disalurkan kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh penasihat syariah Shopee, yang mana pada ketika ini adalah Amani Advisor. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekian saja pembentangan poster daripada kami kumpulan 16. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.